Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kelas kita Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-9 di bawah tajuk Tarikh Kitabatil Quranil Karim. Kita telah bincangkan, kita telah cerita beberapa tajuk kecil. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk tajuk yang baru. Tajuk yang kelima. Okey, kita tengok tajuk yang baru. Jam'ul Qur'ani fi ahli Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ada tengok sebelum ni pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi. Peringkat yang pertama. Okay, ini peringkat yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kita tengok kenapa ada pengumpulan kedua ni. Ada sebabnya. Okey, wa ba'da tawalla Sayyiduna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu imarat al-muslimin wajahathu ahdath jasimah khususan ما كان من قبل أهل الردة. وبعد تولى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إمارة المسلمين. Selepas pelantikan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai pemerintah orang Islam, wajahatu ahdath jasimah. Beliau menghadapi peristiwa yang besar. Khususan ma kana min qibali ahli riddah. Khususnya apa yang berlaku dari pihak golongan ahli riddah. Ahli riddah ni adalah orang-orang murtad. Selepas Nabi SAW wafat dan Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama, maka muncul beberapa orang Nabi palsu. Muncul Nabi palsu yang mendakwa Jibril turun pada mereka, bawa wahyu-wahyu yang direka, yang dikatakan kononnya wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada mereka. Kisah-kisah yang mengarut, kisah-kisah tipu yang direka. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Selepas pelantikan Sayyidina Abu Bakar, ini perkara pertama yang besar dan yang utama yang Sayyidina Abu Bakar dia perang, iaitu memerangi golongan murtad. Wa ma dara ba'da dhalika min hurubin tahinatin wa ma'arika 'anifatin khususan ma kana fi ma'rikatil Yamamah. Wa ma dara ba'da dhalika min hurubin tahinatin wa ma'arika 'anifah. Dan apa yang berlaku selepas itu daripada peperangan Tahinah dan peperangan Anifah, khususan makana fi ma'arikatil Yamamah. Khususnya apa yang berlaku pada peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah ni adalah peristiwa yang menjadi salah satu punca atau sebab pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Di dalam peperangan Yamamah ni lah Nabi palsu mati. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni dia mendakwa Jibril turun kat dia. Dia dapat wahyu daripada Jibril dan dia ada beberapa yang dia dakwa itu adalah wahyu yang direka, yang mengarut, cerita pasal roti, cerita pasal kacang-kacang, cerita pasal makanan. Kita baca pun tak masuk akal. Dia mati pada perang Yamamah. حيث استشهد فيها عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم منهم أكثر من 70 من قراء الصحابة رضي الله عنهم. حيث استشهد فيها, di mana telah syahid pada peperangan tersebut
di mana telah syahid pada peperangan tersebut, perang Yamamah itu, adadun kabirun minas sahabati radhiyallahu anhum, sebilangan besar daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ramai sahabat yang syahid dalam perang tersebut. Minhum aktsaru min 70 min qurra'is sahabati radhiyallahu anhum. Dan di antara ramai-ramai yang syahid dalam perang tersebut, aktsaru min 70 min qurra'is sahabati radhiyallahu anhum. Lebih daripada 70 orang qurra' daripada golongan sahabat radhiyallahu anhum. Imam At-Tabari dia kata lebih kurang 700 orang sahabat yang wafat pada perang tersebut. Dan lebih kurang 20,000 orang murtad yang mati, kena bunuh. Kemudian ada riwayat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata lebih 70 orang qurra' daripada sahabat, lebih daripada 70 orang qurra' daripada golongan sahabat radhiyallahu anhum turut sama syahid dalam perang tu. Jadi ramai. Ramai-ramai sahabat yang syahid, ramai lagi orang murtad yang mati kena bunuh dengan orang Islam. Seterusnya, fashtadda dhalika 'ala as-sahabati radhiyallahu anhum. ولا سيما على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاقترح على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن الكريم خشية ضياعه بموت الحفاظ وقتل القراء فاشتد على ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. Maka peristiwa ni dengan wafatnya, dengan syahidnya terlalu ramai sahabat dan terlalu ramai golongan qurra' dan huffaz. Fashtadda dhalika 'ala sahabati radhiyallahu anhum. Perkara ni membimbangkan, merisaukan para sahabat radhiyallahu anhum. Wala siyama 'ala Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lebih-lebih lagi kebimbangan ini dan kerisauan ini ke atas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqtaraha ala Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Maka Sayyidina Umar dia mencadangkan, memberi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa cadangan dia? An yajma'al Qur'an al-Karim. Supaya Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Supaya mengumpulkan Al-Quran. Khasyata dhiya'ihi bimautil huffazi wa qatlil qurra'. Sebab apa dia suruh kumpul? Sebab dia takut Al-Quran itu akan hilang dengan matinya, dengan syahidnya para huffaz dan terbunuhnya para qurra'. Bila dah ramai yang syahid daripada golongan sahabat dan qurra' dan huffaz ni, sahabat-sahabat risau. Dan Sayyidina Umar lagilah bertambah-tambah risau. Jadi Sayyidina Umar dia bagi cadangan pada Sayyidina Abu Bakar supaya kita kumpulkan Al-Quran ni dalam satu mushaf, dalam satu tempat sebab takut. Takut. Semua orang dah tak ada, huffaz dah tak ada, qurra' dah tak ada, semua dah terbunuh, semua dah syahid. Tak ada orang ingat Quran nanti. Tak ada orang ingat Quran dan tak ada orang akan sambung mengajar Al-Quran kepada generasi akan datang. Jadi Al-Quran akan hilang saja. Sebab dah tak ada dah orang ajar Quran, tak ada dah orang ingat Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar takut sangat. Kemudian fataraddada Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu li awwalil amr. ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر سيدنا عمر رضي الله عنه فكان هو أول من جمع القرآن بين اللوحين وكان أحد الذين حفظوا القرآن كله فتردد سيدنا أبو بكر الصديق. Sayyidina Abu Bakar dia berasa ragu-ragu.
Bila Sayyidina Umar cadang, dia berasa ragu-ragu. Li'awwalil amr. Pada mula-mula cadangan Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar cadang pada Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar dia ragu-ragu. Sebab apa? Sebab perkara ni tak pernah ada arahan Nabi. Tak pernah Nabi suruh. Tak pernah Nabi suruh supaya kumpulkan Al-Quran. Ya. Jadi dia takut-takut. Takut-takut perbuatan dia ni adalah satu perkara yang baru. Yang menyalahi agama. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia risau. Sebab Nabi tak pernah suruh. Thumma syarahallahu sadrahu lima syaraha lahu sadra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Allah lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar sebagaimana Allah lapangkan dada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar supaya dia menerima cadangan Sayyidina Umar sebagaimana Allah lapangkan dada Sayyidina Umar memberi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya mengumpulkan Al-Quran. Fakana huwa awwalu man jama'a al-Qur'ana min al-lawhain. Dan fakana huwa awwalu man jama'a al-Qur'ana baina al-lawhain. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran di antara dua papan tulis, iaitu dalam satu mushaf. Orang yang pertama yang membukukan Al-Quran dalam satu mushaf dengan tersusunnya ayat, dengan tersusunnya surah dan disimpan dalam satu tempat. Okey, tak apa, kita habiskan dulu. Wa kana ahadal ladzina hafizul Qur'ana kullah. Dan Sayyidina Abu Bakar juga adalah di antara salah seorang yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya. Okey. Jadi bila mula-mula Sayyidina Umar cadang tu, Sayyidina Abu Bakar dia rasa ragu-ragu. Dia risau. Perkara yang dia buat ni menyalahi syarak. Tapi Allah telah buka hati dia supaya menerima cadangan Sayyidina Umar. Dan dia lah orang pertama yang membukukan Al-Quran. Maksud dia orang yang pertama membukukan Al-Quran di sini, maksud dia orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran ini adalah dia orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dengan tersusunnya ayat, dengan tersusunnya surah dan disimpan dalam satu tempat. Sebab kita tahu sahabat-sahabat semua ada mushaf masing-masing. Sahabat-sahabat semua ada mushaf masing-masing. Bukan kata Sayyidina Abu Bakar ni orang yang pertama yang mengumpulkan mushaf dalam satu buku, yang membukukan Al-Quran ni. Sebelum ni orang tak pernah buat. Sebelum ni ada. Para sahabat dia ada dah mushaf peribadi masing-masing. Cumanya ayat tak ikut susunan, surah tak ikut susunan dan tak lengkap, ada yang surah tak ada. Kan? Tapi yang dikatakan sini orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, yang membukukan Al-Quran dengan maksud dengan tersusunnya ayat, tersusunnya surah-surah dan disimpan dalam satu tempat. Dan juga di dalam pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni juga terhimpunnya semua qiraat juga. Bukan sahaja dari segi tulisan, bukan sahaja tulisan yang dikumpulkan mengikut ayat dan surah, tapi juga dikumpulkan sekali dengan bacaan-bacaan qiraat. Yang mana, okey, ni sebagai info tambahan, maklumat tambahan. Yang mana daripada awal surah Fatihah hingga sampai akhir surah An-Nas akan dikumpulkan semua sahabat-sahabat dalam satu tempat. Kemudian ditanya surah. Dia akan mula pada surah Al-Fatihah contohnya. Mula pada surah tertentu. Siapa yang hafal surah? Okey, ada hafal, ada yang hafal. Kemudian akan ditanya pula siapa yang ada tulis. Siapa ada tulis.
dah ada yang hafal, dah ada yang tulis, barulah Zaid bin Sabit yang menjadi tukang tulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia tulis uh, dalam mushaf Sayyidina, dalam mushaf yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan sekiranya ada pelbagai qiraat, ada bacaan yang lain, maka akan ditulis, sama ada ditulis di tepi ayat, di atas ayat ataupun di bawah ayat. Jadi nak kata mushaf zaman Sayyidina Abu Bakar ini bukan sahaja dikumpulkan dari segi tulisan, tapi juga dikumpulkan dari sudut bacaan qiraat. Dikumpul sekali semua. Kalau ada bacaan yang lain yang tak boleh dikumpulkan, yang tak boleh dibaca dengan satu tulisan, maka akan ditulis di tepi, di atas ataupun di bawah ayat tersebut. Bila dah kumpul semua, barulah Sayyidina Abu Bakar minta supaya dibagi nama. Al-Quran yang dah dibukukan ni kita nak panggil apa? Ada sahabat kata Asif. Panggil Asif. Tapi Asif ni adalah istilah yang digunakan oleh orang Yahudi. Jadi cadangan sahabat ni ditolak. Kemudian sahabat yang lain pula dicadangkan dipanggil Mashaf. Sebab Mashaf ni adalah istilah orang Habsyah pakai. Istilah orang Habsyah pakai untuk buku. Tulisan yang dibukukan orang Habsyah pakai Mashaf. Dan cadangan sahabat ni diterima. Setelah tu rasmilah istilah Mashaf ni digunakan untuk Al-Quran yang dibukukan. Jadi bila dah rasmi istilah Mashaf ni untuk Al-Quran yang dibukukan, maka kalau orang panggil Mashaf, orang tahu dah Mashaf ni adalah Al-Quran yang dibukukan. Tak boleh dia bawa maksud yang lain. Macam yang saya kata, saya ulang balik sebagai peringatan. Mana Mashaf ni dalam bahasa Arab dia boleh baca dengan 3 baris. Dengan dhammah mushaf, iaitu baris yang asal. Kemudian dengan mashaf, dengan bahasa yang fasih. Kemudian mishaf, yang mana mishaf ni juga salah satu daripada lahjah Arab, ada juga yang guna pakai mishaf. Boleh 3-3. Nak pakai baris yang asal boleh. Tapi yang fasihnya adalah baris atas, mashaf. Dan ada satu kisah yang menarik pada pengumpulan zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Ada riwayat daripada Zaid bin Sabit. Dia kata masa tengah kumpul Al-Quran ni, ada 2 ayat akhir surah Taubah. 2 ayat akhir surah Taubah dia tak jumpa. Tak ada orang pun yang tulis kecuali Abu Khuzaimah. Yang mana zaman pengumpulan Sayyidina Abu Bakar ni, Abu Bakar dia mensyaratkan bahawa kalau Zaid dia nak tulis Al-Quran dalam mushaf, dia bukan sahaja sahabat hafal, tapi kena ada juga yang tulis. Kena ada yang tulis depan Nabi. Jadi sahabat-sahabat ingat. Sahabat-sahabat semua ingat. Semua tahu. Ada ayat. Ada lagi kan. Ada 2 ayat akhir ni. Sahabat-sahabat semua hafal dan semua ingat. Semua tahu. Cumanya tak ada siapa yang tulis kecuali Abu Khuzaimah. Jadi Abu Khuzaimah datang bawa ada punya tulisan tu, dan barulah Zaid bin Sabit salin balik. Walaupun kalau ikutkan tak perlu tulis. Tak perlu dah tulisan. Sebab kalau dah semua sahabat hafal, dah mutawatir dah. Al-Quran tu dah kira mutawatir dah. Sebab semua sahabat hafal, dah ramai sahabat hafal. Ramai sahabat tahu. Tapi cumanya Sayyidina Abu Bakar dia nak ketatkan syarat tu supaya nak menjaga ketulinan dan keaslian Al-Quran ni. Dia syaratkan supaya apa yang dihafal tu ada keratan atau ada tulisan daripada sahabat yang disalin ataupun ditulis di hadapan
Nabi SAW. Sampai di sini saja pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.